Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain. Amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, furuduhu sittatun, fardunya wudu sittatun, masuk fardu dengan mana arkan. Kita dalam mazhab Syafi'i fardu dengan mana rukun. Ya. Melainkan dalam bab tertentu je, khususnya bab haji, rukun haji lain, fardu haji lain. Fardu haji, wajib haji lain. Kalau dalam mazhab lain lah, kita pun tak perlu dalam mazhab dia mah. Kaedah kita furud, wajib, arkan mana sama. Badal daripada sitatun ahaduha niyatun. Kalau i'rab matan badal, i'rab dengan syarah khabar mubtada mahdzuf. Ni kalau baca macam ni lah dipanggil matan. Matan yang ada syarah, kita baca ni syarah patu'in. Syarah macam ni dipanggil syarah mazaj kan. Apa di mazaj ni dicampur i'rab matan dengan i'rab syarah kan, campur. Maksudnya matan dengan syarah ni, kalau i'rab matan macam lain, i'rab syarah macam lain. I'rab macam ni dipanggil mazaj kan, campur kan. Kalau matan saja badal bagi sitatun. Tapi kalau i'rab matan dengan syarah sitatun niyatun tu khabar bagi ahaduha. Ya. Niyatun tu pun baca dengan matan niyatu fardin. Niyatu fardi wudu'in. Di syarah boleh jadi pertama niat, ahaduha niat. Niat pun boleh niyatu wudu', boleh juga au adai fardi wudu' ataupun niat tunai fardu wudu'. Bahkan di takdir itu salah satu wajah ya, kalau ikut sah niat fardu wudu' sah kan. Cuma umum yang selalunya kita ajar, kalau ajar budak-budak kalau kafar pun nawaitul wudu'a lillahi ta'ala kan. Memang itu adalah antara lafaz niat yang paling baik berbanding dengan niat. Boleh juga ajar nawaitu rafa'al hadasil asghari, boleh kan. Zaman saya dulu belajar tu kan, bila mengaji betul menghadap baru tukar niat tu nawaitu wudu'a saja ku wudu'. Cik-cik dulu nawaitu rafa'al hadasil asghari. Apa saya tak tahu, dia proses pendidikan lain kan. Zaman saya belajar memang nawaitu rafa'al hadasil asghari. Pergi tengok belakang ni, duduk cek budak-budak yang zaman lapis belakang, dia macam tak tahu lah nawaitu rafa'al hadasil asghari. Dia nawaitul wudu'a. Lagi belakang lagi ada yang tak tahu apa-apa langsung. Niat dalam hati dia. Oh, tu risau kita dengar. Saya dah tak ajar dengan cara mazhab Syafi'i dah. Esok niat macam mana? Niat. Apa dia niat? Dia pun tak tahu dia niat apa. Niat lah. Dia satu kita belajar dengan apa ulama ajar dengan kaedah lafaz niat, hadirkan dalam hati, istidhar. Waktu memang disiplin ulama kita lah. Kalau ikut cara modelnya yang kita tengok dia duk bahas niat ni dalam hati, ni bid'ah lapar usolli nawaitu apa ni, kita balik tengok kelahi boleh je kan. Tapi kalau rasa dia orang tu boleh sebab jadi hidayat, ikutlah. Itulah bahasa ayat tu. Macam Rasulullah kata, in lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau kau tak malu kau buatlah apa kau nak. Itulah. Siap. Malah bala-bala ni tu. Tengok tumpu hak kita berbicara je. Niatu wudu' ataupun adai fardi wudu' ataupun niatu fardi wudu' boleh. Cuma niat fardu wudu' ada setengah kitab dia kaitkan niat fardu wudu' tu dengan makna fardu tu makna apa. Sedangkan kita kadang niat fardu wudu', kadang wudu' yang kita ambil itu bukan fardu kerana kita memperbaharui wudu'. Sedangkan kita niat fardu wudu. Satu niat fardu wudu ada masalah juga kat situ.
Pasal ada ketika kita ada wuduk, kita ambil wuduk sekali lagi, padahal wuduk tu bukan fardu. Satu, niat paling baik, niat wuduk, siap. Kan? Niat wuduk, padan lah. Kalau niat fardu wuduk, kena faham, maksud fardu tu dengan mana la budda minhu. Fardu dengan mana tak dapat tidak padanya. Bukan fardu dengan mana wajib, tapi wuduk mesti kena basuh muka, basuh tangan, kepala, kaki. Itu makna fardu. Fardu dengan mana la budda minhu, bukan fardu dengan mana mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarki, ataupun fardu tu dengan mana arkan, tak kena, bukan mana arkan, fardu dengan mana wajib, tinggal tak sah, bukan. Fardu dengan mana rukun sah. Fardu dengan mana rukun, mana tu yang selalu jadi istilah dalam kitab, fardu dengan mana ma la budda minhu. Nak wuduk mesti kena basuh muka. Nawaitu fardhi wuduk. Boleh juga. Jadi dia ni li takhir lah. Li takhir. Raf'in hadasin, ataupun niat angkat hadas. Tapi ni angkat hadas ni dia boleh li ghairi daim hadas, untuk lain daripada orang yang berkekalan hadas. Ni masalah niat nawaitu raf'al hadasil asghari sini. Jadi antara kita bicara semalam, orang yang bertali kencing, salisul baul, orang istihadah, perempuan istihadah, orang lelaki yang salisul baul, dia tak boleh niat nawaitu raf'al hadasil asghari. Pasal hadas dia tak boleh angkat, pasal hadas dia duduk keluar. Jadi memang dia tak boleh niat lain melainkan nawaitul wudu'a atau nawaitu fardhu wudu'. Nawaitu fardhu wudu'in. Dia boleh niat tu, dia tak boleh niat nawaitu raf'al hadasil asghar, pasal dia tak boleh rafa' hadas. Pasal hadas dia daim. Maksud. Hatta fil wudu'il mujaddidi, atau wudu'i, baca dengan na'at tu, wudu'il mujaddad, hatta pada wudu' yang mujaddad sekalipun. Jadi hatta di situ jadi dia niat wudu ataupun niat fardu wudu, hatta pada niat pada wudu yang mujaddad, niat pada wudu yang diperbaharukan. Baca isi maf'ul. Wudu yang diperbaharu maksudnya macam mana? Kita dah berwuduk, kita dah pakai untuk solat apa sebagainya, lepas tu tak batal lagi, tapi nak wuduk sekali lagi untuk buat ibadat lain, untuk sembahyang lain, sembahyang fardu, sembahyang sunat ke yang lain, sedangkan wuduk tadi kita dah pakai, wuduk tu dipanggil wuduk yang mujaddad. Jadi nak niat apa? Nawaitul wudu'a juga. Hatta pada tahap tu. Ya. Jadi faham tu, kalau kena macam tu niat, tak boleh juga dengan niat raf'il hadas pada wuduk yang mujaddad. Tak boleh. Kita ada wuduk lagi, wuduk niat nawaitu raf'al hadasil asghari, tak sah. Pasal kita bukan raf'il hadas, pasal bukan ada hadas. Tu kelemahan niat nawaitu raf'al hadasil asghari. Kalau kita bakar tak apa. Masa kita nak tajdid wuduk, nawaitul wudu'a lillah ta'ala. Wuduk biasa, nawaitu raf'al hadasil asghari. Orang yang memang sedar apa dia buat, apa. Macam kita ni lali. Masa tu bila lali ni, mangli, apa nak buat, ambillah wuduk yang boleh cover semua. Apa keadaan sekalipun, niat wuduk tu sah. Pilih niat yang terbaik macam tu. Yang tu lagi utama. Jadi ajarlah nawaitul wuduk pada orang yang baru nak belajar, budak-budak apa, kalau sukatan buat silibus apa, ajarlah nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Itu paling best sekali. Kalau kat kita, yang itulah, kalau dah biasa nawaitul raf'al hadasil asghari sekalipun, tukar nawaitul wudu'a. Saya sebut tu saya lah. Saya tu. Saya pasal dulu kecil-kecil nawaitul raf'al hadasil asghari. Pasal belajar mula macam tu. Tapi bila dah belajar kitab, antaranya belajar macam ni, baru nawaitul wudu'a tu bisa dengar, tapi kita dah biasa raf'al hadasil asghari, raf'al hadasil asghari. Tak tukar. Tapi bila kita tengok ini dia punya masalah, bila nawaitu raf'al hadasil asghari, tukar nawaitul wudu'a. Awi taharati, nawaitu taharata, nawaitu taharata, baca taharata, nawaitu fardul wudu', nawaitul wudu',
Niatut taharati. Kalau baca dengan idhafat, nawaitu taharati. Kalau kita tiba dengan macam maf'ul, taharata anhu, an hadas. Nawaitu taharata anhu. Aku berniat bersuci daripada hadas. Awit taharata li nahwi salah. Ataupun nawaitu taharata li salati zuhri. Nawaitu taharata li duha. Ni orang-orang yang reti Arab boleh lah macam ni kan. Kita ni satu padanah kan. Satu kadang banyak sakit kepala kan. Kadang ada orang mengaji kata dia, ngaji kan. Padanah kita punya ngaji satu tu, padanah. Kata kalau dengan sisbah dengan ngaji nak beramal, macam mana ulama-ulama kita dah ajar tu padanah sebenarnya. Jadi kita mengaji dengan berkitabnya ni makin banyak, belajar niat apa macam-macam ni, pelbagai-pelbagai ni, pula tu ada yang masalah, tak ada masalah, boleh, ada tak boleh ni. Buat apa? Dia istilah nak tengok apa pembahasan ulama ni. Lepas kita belajar matlamat sebenarnya kadang bukan ilmu tu. Kalau ilmu kadang serabut tengok banyak-banyak. Amat tak serabut. Satu orang awam kita bagi banyak-banyak ni sikit kepala dia kata. Buat apa? Susah lah ustaz banyak-banyak ni. Ustaz cerita satu pakai sudah lah. Saya ramai yang orang yang kita mengaji macam tu. Satu orang yang memang dia punya matlamat mengaji nak beramal, dia akan dengar kita cerita macam tu pada anda. Kita cerita banyak-banyak dia tak nak. Susah ya ustaz. Ustaz cerita satu je kami pakai kata. Saya percaya kat ustaz. Benar kan? Kalau orang yang memang dia punya mengaji matlamat dia nak beramal supaya dia sah tak sah apa dia punya ibadat, dia tak mau cerita, tak mau tanya banyak-banyak lah. Dia nak pakai hak mutamat ni. Orang yang pelik-pelik ni yang gaduh nak ambil kaul. Kata dia luasnya ilmu fiqh kata dia. Memanglah luas, mau tenggelam. Tu jumpa semalam punya perbincangan. Memang fiqh luas. Tambah cerita 4 mazhab, dalam 4 mazhab tu lah setiap mazhab ada 3 kaul. Contoh kan, 4 kali 3 dah 12 kaul. Macam, luasnya ilmu fiqh. Luasnya ilmu hadis. Orang yang geng-geng ngaji hadis ni tu. Luasnya ilmu tafsir. Memanglah luas. Engkau besar ni luas ilmu. Tenggelam kau. Ombak begitu je pun kau dah tenggelam dah. Sampan je. Kau naik sampan aja. Alat tak cukup. Bahkan alat pun tak ada. Tapi luas je ilmu hadis. Arab tak tahu. Baca Arab pun tak boleh. Luasnya ilmu hadis. Tu mati lemah tu. Mati lemah. Dia sama dua ya, kemungkinan. Mati lemah ataupun dia tak upaya nak menyelam. Kalau dia menyelam, berenang tak boleh. Larat berenang itu. Laut luas. Baik duduk kat tebing. Duduk kat tebing. Macam mana? Perlu ambil. Siap. Kop. Nak duduk dalam laut. Duduklah. Luasnya ilmu fiqh. Luasnya ilmu hadis. Luasnya ilmu tafsir. Memang luas lah. Mapuh. Itu. Lemah. Saya buat misal lah. Kita pergi kedai. Memang kita tahu yang ni masakan dia sedap. Pergi beli lah. Okay. Siap. Senang lah tu. Masuk hospital. Hospital lah. Silap sebut. Masuk hotel nak sebut. Hospital. Masuk hotel 20 bintang. Macam tengok makanan. Mabuk. Macam apa? Tak tahu nak pilih apa. Sup ada. Selemak ada. Peti ada. Capati ada. Ada. Tosai ada. Wadai ada. Italy ada. Semua makanan ada. Thailandnya ada. Somtam ada. Habis mabuk itu kan. Tak makan pun. Yang ni pergi kedai warung apa? Nasi kabur. Nasi kabur tu lah. Baik, beli. Sakit kepala. Boleh faham? Kau nak laut ke nak yang simple tu? Nak laut ni siapa? Ahli ilmu tak apalah. Kau apa? Orang Thailand. Kau makan ni. Somtam. Tok guru, ulama besar dia kena laut. Pasal dia nak layan khainah macam-macam. Dia kena melaut. Orang awam ni, apa tujuan kau belajar banyak-banyak nak jadi laut? Apa tujuan? Buka kedai pun tidak. Padan dengan makan nasi dengan air garam. Contohlah kan. Nak sebut melaut tu. Undang tak maaf. Kalau saya kata tak kena. Saya ada kawan saya. Dia nak sebut je lah, sebut pilihan. Nak sebut contoh. Dia pakar paraid. Kawan saya ngaji dulu. Pakar paraid. Memang dia minat sangat paraid ni. Sampai ngaji sampai pergi Iraq, pergi Mesir. Balik. Ngajar paraid. Ngajar paraid pula ke ilmu seluruh hazil unsayain dengan apa tak? Dia cerita semua Al-Qadariyah, Mimbariyah, apa semua cerita.
Orang kampung melengur. Boleh buat apa? Boleh buat apa? Cerita khilaf ni dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Qadariyah macam ni selesai dia. Untuk munasakhat tak munasakhat, harta ni mana tak punya harta ni, harta cair tak cair, apa kelepuk. Pakar para rakyat. Orang kampung nah tu dia duduk tulis whiteboard macam ni. Oh, jam setengah nak ngajar. Pukul 10 baru habis daripada maghrib. Pakar para rakyat. Mau cerita buat apa pun. Tanya yang masalah. Tak ada orang tanya pun. Orang Melayu ni kalau buat peraid ni tak usah tanya. Tadi pun saat ni ada orang tanya buat peraid. Alah, simpelnya peraid tak tahu. Dia tak tahu pun hukum siapa ada harta, siapa ada hak, tak ada hak. Lepas tu lepas ni orang ni mati, dia ambil pula konon pemegang amanah. Habis tu dia buat nama anak-anak dia pula, padahal bukan dia punya, dia pemegang amanah je. Nah, asalnya si mati ni orang mati tapi anak dia kecil-kecil dia diamanahkan untuk jaga. Habis-habis bila dia jaga, orang tu mati, dia bukan bagi harta kat siapa yang si mati, waris si mati tu. Dia tukar pun nama dia, nama anak-anak dia masuk dalam harta pusaka tu. Kata anak yatim. Kata anak yatim pula. Pasal asas dia pun tak faham. Usah cerita lah tu, nak cerita belajar apa orang awam manfaat tu. Orang awam ni cerita apa? Hukum dia ada peraid, cukup ah. Tak faham tanya aku. Mati semua aku. Buat satu peraturan dalam kampung, mati yang mesti tanya kita. Buat peraid. Mati yang mesti panggil kita. Wajib panggil kita untuk selesai masalah peraid. Kau tak nak ikut ni masalah. Tapi tugas aku cerita macam ni. Membuat undang-undang tu. Lapakkan kuasa cerita tu. Tak pun dalam majlis cerita tu. Bagi nombor telefon. Ni masalah peraid, tanya saya. Saya bagi khidmatan. Tengah malam pukul 3 pagi saya akan jawab soalan. Masalah peraid. Siapa? Ni tanggungjawab saya. Orang lain tak kerti, saya kerti. Contoh. Panggil pun saya akan turun nak selesaikan ni untuk bagi penjelasan pada keluarga yang masalah dalam buat peraid. Ni kalau cerita buat kuliah tu siapa ambil manfaat? Kuliah pula kuliah awam. Kalau kuliah khas buat tafakur fiddin, panggil semua ustaz-ustaz kan untuk ngaji peraid, tak apa juga. Sikitlah situ kan. Saya kata ada bab tambah zaman lah ni. Saya ngaji dulu tok guru dia sebut dah, kata dia nak ajar ramai saya ngajar ni, pelajaran saya ajar apa? Saya ajar fiqh, tauhid, tasawuf. Ada tempat tertentu saya ajar nahwu tu pun dulu pasal ada orang yang memang nak ngaji bahasa Arab, memang kelas bahasa Arab tu. Macam tu saya ajar nahwu kat luar. Tak ada selera saya nak ajar kitab lain, nak ajar tafsir. Reti ke ni meh? Sebenarnya tu orang marah selalu kan. Dia bukan ajar tafsir, dia mau jadi mufassir sebenarnya. Mereka tafsir dengan kepala otak sendiri. Belajar hadis. Dia bukan ajar hadis. Dia mau jadi muhaddisin. Jadi syarhul hadis sendiri. Bukan ajar hadis. Dia tak ajar innamal a'malu binniyat tu macam mana. Ulama-ulama muhaddisin, ulama-ulama fiqh ajar innamal a'malu binniyat tu maksud dia macam mana. Juga ajar tu. Tengok amal yang kita nak buat ni kena ada niat berapa motivasi. Kita bagi ikhlas niat kita sedekah ni innamal a'malu binniyat. Itu saja. Ulama kita ajar disiplin innamal a'malu binniyat. Ada kalau cerita betul, siap sah cerita betul tu. Okeylah ke sana. Pasal nak cerita ni niat banyak-banyak ni. Ni niat banyak-banyak ni antara syarah bab niat lah ni. Innamal a'malu binniyat. Bin niat apa? Bil qasdi. Apa qasdi tu apa? Nawaitul wudu. Nawaitul taharah. Taharah umum. Taharah apa? Ana taharah li solah. Taharah ana hadasi. Taharah ana haid. Ini taharah haid mandi. Tak boleh. Nawaitul taharah li qiraatil Quran. Kalau niat benda yang kecil dapat kecil je. Niat benda besar, hak besar pun dapat, hak kecil pun dapat. Dia memang ada tertib bahas macam tu. Pasal apa? Bin niat. Mana nawa ni apa? Mana qasada. Mana nawa, mana qasada, mana ta'ayyun. Dan mana qasdu syai' mu'tarinan bi fi'li. Ada satu tu. Cuma orang tak biasa mengaji, dia tak boleh nak tangkap lah apa benda, the main point kita sebut tu, apa dia tu. Okeylah, sana nak sebut. Ada orang yang minta saya ngajar, ustaz ajarlah tafsir, ustaz ajarlah hadis. Dulu geram juga aku ngajar sekali kot hadis. Tak boleh jadi lepas perasaan ke orang. Kita bukan, tak boleh, bukan ahli dia. Kalau saya kata bukan ahli dia. Wah, itu sungkor dia. Curah dia tersungkor tu. Memang tak boleh faham. Terus kita duk cerita hak biasa, tauhid biasa, orang tak boleh nak faham.
Hak tu pun tak boleh nak bawa. Ada tempat-tempat yang kadang sebut jugalah ilmu yang belajar ilmu nahwu apa nak faham balaghah tu apa. Ya tu pun berapa orang yang boleh telan. Awit taharati anhu awit taharati linawi salah mimma la yubahu illa bil wudu. Baik, apa dia taharah anhu an ma tu? Apa anhu tu? Ma tu apa? Ma la yubahu illa bil wudu. Perkara yang tak diharuskan melainkan dengan wudu. Nawaitu taharah li salah. Nawaitu taharah apa? Li sujudi sahwi, li sujudi syukri. Nawaitu taharah li mashil Quran. Kalau nawaitu taharah li qiraatil Quran tak boleh. Pasal qiraatil Quran tak syarat untuk mesti ada wuduk boleh baca. Tak boleh niat nawaitu wudu'a li qiraatil Quran. Tak boleh. Yang tu ulama dah spesifik kan apa dia qasdu, niat tu apa ni. Apa benda nak diqasad tak boleh. Itu kita tengok ulama kita urai satu tu, tiba-tiba ada orang kata niat ni Allah Ta'ala lagi tahu apa niat kita. Niat kita dalam hati. Alah bodohnya buat ni. Kalau saya lah kasarlah sikit ya bodoh tu. Apalah ada orang cakap ni. Yang cakap tu ilmuwan lah. Orang ada PhD apa cakap macam tu kan. Orang pula pakai pula tu. Memang betul lah dia cakap Allah lagi tahu apa dalam hati. Memang betul lah. Allah jadi yang kita takwa, dia tak tahu apa dalam hati kita. Tapi kita pun tak tahu apa kita dalam hati. Kita pun tak tahu apa yang dalam hati kita. Allah memang dia tahu apa yang dalam hati kita. Kita pun tak tahu apa yang kita dalam hati kita. Hatta kita buat solat tu pun, kita pun hayal dengan apa yang sepatutnya dalam hati. Untuk macam mana nak bagi betul-betul ada hati dengan apa kita buat. Ulama tu lah orang. Qasad, ta'arud, ta'ayun, apa dia qasad, ta'arud apa yang kena, ada yang kena tak kena apa dia yang sunat, yang fardu apa dia. Dia memang bahas siap dah. Masa nak ceritakan qasdu tu apa, qasad tu, kesengajaan tu apa dia, spesifikasi benda kita nak buat tu apa dia. Baik. Jadi mimma la yubahu illa bil wudu aw istibahati muftaqirin ila wudu'in. Ataupun dia niat nawaitu taharah listibahah. Aku bersuci kerana nak memperharuskan muftaqirin ila wudu', perkara yang berhajat pada wudu'. Kita memang tak bisa dengar pun niat macam ni kan. Pasal pada kita tak perlu membahas tu. Nawaitu wudu' pandai dah. Terbaiknya niat tu. Macam mana buat tu lah, sebab baca kitab, baca ni. Fahamkanlah apa maksud dia sebut tu. Tu yang kalau sebut tadi bahasa balik, luasnya ilmu fiqh. Memanglah luas. Untuk paksa kami suruh niat nawaitul wudu'a, pasal apa? Pasal itu yang paling baik. Kalau kau tahu luas-luas pun, buat apa kau banyak-banyak? Saya silap, keluasan tu kau lemas dengan keluasan tu. Baik bagi satu je selesa boleh bawa. Bahkan yang itulah yang terbaik daripada bagi banyak-banyak. Apa kita nak sebut lah. Lagi dah ajar prinsip keluasan tu. Kalau ada orang yang gaduh nak keluasan, satu hal lah kan. Tapi saya kata gini, mana lagi senang? Rumah kita ni, apa yang perlu untuk kita, ada tu yang dalam rumah. Daripada kat rumah kita ada gudang segala-galanya. Nampak nak mana? Gudang ni orang yang memang jadi peruncit, peraih, pemborong, dia perlulah gudang. Orang macam tu lah, tutup guru ulama dia perlulah gudang. Tapi kalau kita ni peruncit aja macam mana? Bahkan buat sebab kepala je gudang dengan tikus dengan store apa, sewa apa, duit api, ayak, kuli nak angkat barang. Susah tu. Simpan barang kat mana, buruk lah, expired tak expired. Susah. Apa yang paling senang? Nak ambil, tak ada kosong rumah. Nak ambil perlu pergi kedai, beli, sudah. Cukup. Itu paling senang. Paling senang tu. Keperluan keperluan kita. Lepas kita jumpa tutup guru yang ulama yang memang pakar ni, dia memang akan bagi kita kat keperluannya.
Dia tak longgok kita banyak-banyak benda yang bukan kehajat kita untuk benda tu. Sikitlah teori-teori untuk bagi faham kenapa nak perlu keluasan tak keluasan apa tu. Ada orang kadang gaduh nak luas tu. Saya pernah ada orang kempen ni tu. Mari ustaz belajar hadis. Saya teruja mendengar huraian hadis. Tak ada orang menghuraikan hadis macam ada seorang ustaz ni. Macam Maulana ni. Oh, saya terasa sangat keluasan ilmu hadis. Wow. Saya dengar tu saya gelak. Kau tak tahu ni aku tak mengaji hadis ke? Saya dah lama lemah dalam ilmu satu saya tahu. Lemah tu maksud saya tak pakai pun. Tak pakai pun. Yang kita nak kena pakai hari-hari tu pun, yang tu pun istilahnya tak lalu tak terbuat kita. Padahal yang diajar tu yang muktamad tu, buat akidahnya, buat fikahnya, gaduh nak pergi ambil tu. Tapi kita dah duduk tempat mengajar ni, kena lah ambil tu. Yang kadang baca kitab tu jadi malas nak baca kitab ni. Malas nak baca kitab ni. Tambahlah tua-tua ni, malas nak baca kitab ni. Malas nak baca kitab ni lah. Kita akan tumpu apa yang patutnya kita nak. Kalau nak minat mengajar balik pun siapa? Tengok orang ni, demo ni patutnya ajar ni. Siapa tu? Dia orang ada potensi untuk pergi belajar ni. Ajar dia. Pergi dia pandai. Bila kita ngajar, dia orang pula tak minat. Pasal dia orang tak tahu, tak nampak. Ajar dia bagi nampak apa yang sepatutnya ngomong belajar. Kenapa aku nak ajar ni? Kenapa aku tak ajar ni? Orang pula tak mahu ngaji. Tu cabaran tu. Jadi ni sebenarnya. Lepas tu saya pernah cerita ramai tu. Saya duduk dengan Datuk tu. Tok Guru dia tengok kita datang tu. Dia semangat nak ajar balik Nahu. Sedangkan dia tinggal Nahu ke 20 tahun, 30 tahun dah. Dia tak ngajar. Dia umur dia 90. Saya ngaji Tuan Haji Ghazali tu. Dia tinggal mengajar umur berapa lah. Lama lah. Bila saya dah mengaji tu, dia nak ajar Jurumiyah. Dengan Dok Mun. Tak pelik ke? Pasal apa tu? Pasal dia tahu. Memang orang macam ni, memang tengok cara mengaji macam ni. Tak sia-sia aku ajar dia. Alhamdulillah memang betul. Tengok tu, memang dia tak sia-sia dia ajar saya. Kawan-kawan saya yang lain tu tak tahulah wajah mana yang dia pakai daripada Tok Guru ajaran tu pun. Kami pun berapa best saya yang ngaji tu, berapa orang je pun. Yang betul-betul gomoy. Kena ingatlah. Geng saya tu yang masa mengaji tu, mengaji ramai. Yang budak-budak ada, yang besar ada. Ada yang besar-besar pun dah dia tak faham nilai tu. Pada dia adalah ajar Jurumiyah aja. Dia orang dah ngaji Muntamimah. Ada yang ngaji Ibn Aqil, ada yang ngaji Alfiyah. Tok Guru ajar Jurumiyah aja. Saya lah mengaji. Saya baru mengaji masa tu. Yang lain dia orang dah ngaji Alfiyah. Nampak Senawi. Dah kelas tak khusus dah. Ngaji kitab. Ngaji usul fiqh. Pun ngaji apa? Dia ngaji Lataiful Isyarah. Ngaji dah ngaji bab syair lah. Pakai syair. Tak pakai dah warakat-warakat ni. Apa ngaji apa lagi? Baca sana tak ngaji jamu-jamu mek. Baca lumak sana. Baca lumak usul fiqh. Usul tafsir pun dah baca apa? Baca itqan usul tafsir. Mana nak ngaji Atiyatur Rahman dah kan. Ngaji. Jadi menghadap dengan Tok Guru macam matan kecil. Ni tu segala isi kitab semua siap. Tu. Hadirlah buat situ sikit. Contoh kata dia muftakir ila wudu kasolati wa masil mushafi siap. Wala takfiniyatu istibahati ma yundabu lahu wudu. Tak memadai kata dia niat memperharuskan benda yang barang yang perkara yang disunatkan baginya wudu. Kalau nak ada wudu dia sunat, tak boleh niat wudu untuk perharuskan benda tu. Contoh qiraatul Quran. Saya sebut tadi. Saja aku berwudu kerana nak memperharuskan baca Quran. Baca Quran bukan perlu wudu. Sunat wudu, bukan wajib wudu. Tak sah niat dengan macam tu. Qiraatul Quran awil hadis, ataupun nak qiraatul hadis, nak baca hadis. Baca hadis eloknya ada wudu. Bahkan bukan saja hadis, baca kitab-kitab fiqh ada wudu. Nisbah hadap memang suruh jaga. Bukan saja baca, kita mengaji je pun biar ada wudu. Wudu ni nur. Ilmu kita mengaji nur. Nur saja boleh ada qabuliyat, ada kebolehan untuk terima nur. Orang tak ada nur tak boleh terima nur. Untuk al-ilmu nurun. Kalau ada zulumat tak boleh. Duk bergelumang dengan zulumat tak boleh.
Dia tak boleh hadam nur ni. Dia akan tak boleh, dia tak boleh absorb. Dia tak boleh telan nur. Nur saja boleh menghadap dengan nur. Kadukhuli masjidin, dan juga kata dia seperti dukhul masjid. Ni apa benda lah ni? Nak cerita dukhul masjid ni. Ni kata betul inilah dia punya keadaan kita ada. Saat niat masuk masjid. Jadi tak boleh niat dengan nawaitu tiba hatta lidukhuli masjid, tak boleh. Pasal dukhul masjid ada wudu sunat. Wa ziyarati qabrin, dan ziarah kubur dengan ada wudu sunat. Ini nawaitul wudu'a li ziyarati kubur. Tak kena. Memang tak ada orang niat itu pun kan. Jadi bila tak ada tu, kenapa disebut-sebut ni? Nak ajar benda yang boleh tak boleh. Nak kata nawah, niat tu, qasdu tu apa? Qasad apa yang boleh tak boleh tu. Orang kata terima kasihlah tutup kubur dulu kan. Kita mengaji macam tu. Terima kasihlah ulama dulu. Mujurlah ada untuk ajar kita. Main orang belakang ni apa? Ulama telah menyempitkan kita, mengajar benda yang terlalu khas. Sedangkan fiqh terlalu luas. Pula pelik dia orang ni. Dia menyalahkan tutup guru dulu. Kita muncullah tutup guru dia ajar dulu. Nama itu sawma qadin an ada'i fardi syahri Ramadan hazi sanati lillahi ta'ala. Nama itu syahra. Nama itu sawma syahri kullihi hazi sanati lillahi ta'ala. Kata Imam Malik. Dia ajar satu. Kita pun tak faham Imam Malik apa, Imam Syafi'i apa dulu. Kawan-kawan tu main belakang ni ngaji, muncullah dah belajar kecil-kecil kan? Apa yang memang sepatutnya tu parti nak diambil. Wal aslu fi wujubin niyati khabaru innamal a'malu bin niyat ay innama sihatuha la kamaluha. Siap. Wal aslu fi wujubin niyat, wal aslu ay wad dalilu, dalil atau wajibnya niat ni adalah hadis khabar. Murad khabar ni hadis innamal a'malu biniyat. Hadis pendek ya. Macam mana boleh faham wajib? Ada innama ada tu hasrin kan. Untuk al-amalu biniyat, apa dia ada al-amalu biniyat, mubtada khabar. Khabar pula dengan menggunakan jar majrur. Jar majrur mesti ada tempat takluk. Al-amalu biniyat. Umumnya al-amalu kainun biniyat. Kainun biniyat tu, kain tu mana apa? Sihatuha, at-tasihu biniyat ke? Takmulu biniyat ke? Ataupun tajuzu biniyat ke? Tu'tabaru biniyat ke? Macam mana? Nak faham tempat takluk biniyat tu. Kita cari gagau. Umumnya innamal amalu biniyat. Macam kita sebut Zaidun fid dari. Apa makna Zaidun fid dari? Zaidun kainun fid dari. Dia buat apa? Jalisun fid dari, tabikhun fid dari, akilun fid dari. Tak tahu. Bila tak tahu tu, innamal al-amalu biniyat. Al-amalu biniyat tu, apa yang biniyat tu? Kainun biniyat. Kainun biniyat tu adakah mana? Sihatun biniyat, kamilun biniyat, jaizun biniyat, ataupun batilun biniyat. Macam mana? Boleh tak makna khusus tu? Kalau nak makna khusus, apa dilalah nak menunjukkan makna khusus tu? Kita tak faham sampai terus macam tu. Kalau faham pun ada orang ngangah. Tak cerita pun ni macam mana boleh ke sana? Dia tak faham huruf jar. Ulama kita faham huruf jar. Itu yang ditakdirkan. Apa innamal al-a'malu biniyat. Kita kaedah Syafi'i apa dia? Ai innama sihatuha. Sihatul amali biniyat. Saya ngaji lah tu guru disebut macam ni. Innama amalu biniyat, innamal a'malu tasihhu biniyat. Ini kaedah dia. Walaupun asalnya innamal amalu kanas biniyat. Kanat tu adalah, ada tu ada apa? Hasil. Bila hasil atau hasilun biniyat. Hasil tu adakah? Hasil tu hasil kamal ke? Hasil sihah. Itu bahasa utama dia. Betul. Atas kita mazhab Syafi'i faham innama tu ada tu hasri, innamal amalu biniyat, innama tasihhu biniyat. Satu niat
syarat sah kita dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain, dia kata innamal a'malu binniat, bukan tasihu binniat. Innamal a'malu takmulu binniat. Jadi niat ni syartul kamal, bukan syaratus sihah. Satu, pada dia kita ada bicara awal dulu kitab. Nak wuduk, dia boleh dengan ada azam nak wuduk. Cuma bahasa Melayu kita sebut niat je kan. Niat siap-siap dah, aku nak wuduk, pergi kat kolah, ambil terus basuh muka. Cuma bahasa bodoh kita guna bahasa niat itu. Bukan niat tu. Niat ni mesti muqtarin bi fi'lih. Semua ulama bagi takrif, itulah takrif niat. Itu yang adalah hati tu sebelum pergi sentuh haya tu, tu azam. Dalam mazhab lain, azam dah cukup untuk sahkan ibadat. Itu innamal a'malu binniat, innamat takmulu binniat. Jadi niat ni di syartul kamal, la syartus sihah. Dia bukan syarat sah. Kita al-niat dia syartus sihah, bukan syartul kamal. Jadi azam tak memada. Mazhab lain azam dah memada. Niat untuk jadi kamal. Nampak dia punya bahas tu. Saya punya pengalaman mengaji, saya nak kata macam mana, saya pun tak ngaji dengan orang lain juga, tapi nak dengar huraian orang hurai macam saya duk ngaji dengan Tok Guru dulu, saya boleh kata tak ada, saya tak dengar lagi lah. Kalau baca kitab pun orang baca innamal a'malu binniat, saya tak pernah dengar ada orang cakap macam saya kak. Nak kata innamal a'malu binniat tu tasih tak mulu tu. Dia punya perincian tu macam mana, kenapa ada takluk huruf jar ke mana sana tu. Ada orang kadang-kadang dia baca tapi dia tak boleh nak fokus kenapa ada pembahasan macam tu. Kita bila ngaji Tok Guru yang reti ni, benda simple aja, tapi dia boleh tunjuk kenapa, mengapa tu. Point tu. Dia boleh jadi pointsman, pointer untuk menunjukkan pointnya di mana tu. Di mana. Kita pun baru kita faham huruf jar. Baru kita ambil berat, huruf jar ni macam ni makna dia rupanya. Satu huruf jar ni besar dalam bahasa Arab. Kita tengok huruf jar tak ada apa-apa. Dia duduk dari dalam rumah, udah. Tak. Satu bila kelahi bab-bab huruf jar, huruf zaraf kan. Innallaha ma'ana. Makna zaraf ni besar dalam bahasa Arab. Dia ada tausi'ah. Muasa'ah. Ada satu keluasan dari segi makna yang tak ada dalam dalam kalimah lain, dalam isim, dalam kalimah fi'il. Dia tak boleh menunjukkan dilalah pada makna macam mana dilalah yang ada pada huruf jar. Huruf jar dengan zaraf ni very special. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ainama fasamma. Innallaha ma'ana. Ar-Rahman alal arsy istawa. Istawa alal arsh. Alal arsh tu ala. Huruf jar tu makna dia best. Bismillah huruf jar makna dia best tu. Pasal dia syibuh jumlah. Boleh ta'aluk dengan fi'il, dengan ismiyah boleh, dengan fi'liyah boleh. Lepas tu dia jadi syibih jumlah. Bila ada syibih ni, makna dia masya-Allah. Ada orang tak boleh pergi nak faham mak tu. Dia terjemah aja. Saya ngaji dengan arwah Tok Guru dulu, dia sebut lah tu. Nak kata macam mana? Saya boleh rasa kelaratan dia tu kan. Kalau kita hayati mau baca bismillah, sembahyang ni bismillah, baca Qurannya bismillah, sedap bismillah. Ni apa? Kita rasa ni aku baca ni dengan Allah. Allah bagi aku bayan aku baca. Baca bismillah tu sedap. Sagi baca tu pasal kita tak boleh nak hadam dia punya bahasa tu kan. Tapi bismillah ni kita hadam betul. Sebut bismillah ni sedap. Bismillah. Ni apa tu ya? Bismillah. Dia punya syok tu, zauq tu. Tak, orang tak faham tak sedap. Baca bismillah. Saya mengaji pasal Tok Guru memang dia ajar dari sudut akidah satu, guru akidah satu, guru bahasa satu. Sedap. Dua-dua tu combine macam mana? Masya-Allah, tu yang dapat dia boleh zauqi ke bahasa tu dengan akidah yang dia ajar. Jadi kita innamal a'malu binniat, innamas sihhatuha ay innamas sihhatul a'mali la kamaluha ay la, bukanlah innamal a'malu binniat tu, innamal a'malu kamaluha binniat, kan? Jadi kalau sebut dengan bahasa kita, apa makna innamal a'malu binniat? Inda Syafi'i innamal a'malu binniat, innamal a'malu tasihhu binniat.
Jadi main mana tasihu tu takluk bagi bin niat, takluk huruf jar untuk jadi khabar bagi amal. Takluk dia takluk khas. Macam mana boleh faham khas? Ada ikhtisas pada innama, ada hasri. Kaedah bahas macam itulah. Wa yajibu qarnuha inda awali ghuslin, dan wajiblah menyertakan niat ni inda awali ghuslin ay juz'in min wajhin, ketika awal-awal basuh juzuk daripada muka. Itu masalah wudu. Kalau masalah mandi, awal-awal juzuk kena air. Pada mana-mana juzuk. Pasal seluruh badan tanpa tentu, yang tu adalah juzuk mandi. Kalau masalah wudu, untuk ada niat, dia mesti muka. Pada anggota yang paling mula sekali nak jadi sah wudu, muka. Muka. Jadi pada muka lah nak ada muqaranah niat. Jadi niat tu mesti qasru syai' mutarinan bi fi'lih itu apa? Awali ibadah. Dia awal-awal tempuh dalam ibadat. Dia nak buat wudu, muka. Buat mandi, mana-mana juzuk. Siap. Jadi mesti ghusul juz'in min wajhin. Falau qoronaha, jikalau korona, ada korona dalam kitab rupanya. Lain tu syarah tu, ke maksud dia macam tu. Jikalau menyerta oleh seseorang, akan dia akan niat biasnahi, biasna dengan mana fi, pada pertengahannya ghusli wajhin, kafa, cukup. Pasal kalau ikut di awal, tapi kalau tengah basuh baru niat, cukup niat tu. Cuma mana dah terbasuh sebelum ada niat, wajaba i'adatu ghusli ma sabaqaha, wajib ulangkan basuh ma sabaqaha, barang yang telah mendahulu ia. Ia mutawaddi', seorang orang berwuduk ni, ma sabaqa, telah mendahulu ia, akan dia wajhin, ma sabaqaha wajhin tadi, wajhin maghsul. Domain situlah biasa kafa wajaba i'adatu ghusli ma sabaqaha, ya, sabaqaha wajhin al-maghsulah. Wala yakfi qarnuha bima qablahu, dan tak memadai menyertakan niat dengan ma qablahu, barang yang qablahu qabla ma tu qablahu qabla wajhi. Masa cuci tangan dah ada niat, aku wuduk tak ada masalah, tak ada. Pasal dia mesti awal-awal juzuk yang wajib. Juzuk sunat bukan tempat muqaranah niat. Satu nanti kita belajar bab tayamum. Tayamum, rukun dalam bab tayamum, nisbah anggota muka. Tapi rukun dia bukan muka pertama kali. Rukun besar dia pertama ialah naqlut turab. Masa pindah tu niat. Nawaitu tayamum listibahati. Nawaitu tayamum listibahati fardhu salat. Niat dia ketika naqal. Naqal dan nak sapu ke muka. Pasal naqlu tu rukun. Naqlu tu rukun. Bak wuduk, muka tu rukun. Satu paha dia halus. Satu ambil hadis mana kawan kita Imam Syafi'i macam tu. Satu, saya ngaji dulu. Mula-mula sebelum ngaji, kita rasa macam nak kata macam mana, seronok sangat pasal macam boleh tahu segala-galanya. Bila ngaji tengok, halusnya, tak upaya aku faham. Yang dia ajar tu kita faham lah, tapi kalau aku sendiri tak pandai, saya punya kalkulasi saya belajar dulu macam tu, jauh. Nak kata macam mana, kefahaman yang ada pada mereka tu takkan ada keupayaan pada orang zamanan ni untuk memaham. Saya memang berani kata tak ada. Apa saya nak sebut, memang tak ada tu siapa? Pasal kita zaman ni zaman amalan tak macam mana amalan orang dulu. Orang dulu dengar beramal pula tak pernah buang masa, tak ada lara, sentiasa jadi takwa, taat. Satu kepahaman dia jauh beza dengan kita. Kita belajar macam bahasa faham, tapi walau faham pun tak mampu nak buat apa benda faham. Kita sembahyang sunat sudah lah, faham sembahyang sunat duha, faham tak? Berhenti lah nak buat.
Buat tak? 2 ke 8. Nyongeng kita dengar. Ulama dulu macam mana? 8 ni memang tak boleh tinggal lah. Tu masa lapang banyak lagi macam mana? Sunat mutlak, sunat mutlak, sunat mutlak, sunat mutlak, banyak hajat, banyak istiqarah. Sunat mutlak, sunat mutlak, sunat mutlak, sunat mutlak. Nak azan tu berhenti. Siapa rembang, dia takkan jatuhkan takbir dalam masa tu. Sunat lagi, sunat qabliyah apa-apa. Habis banyak tu sunat. Ba'diyah sunat, baca Quran, selawat, sunat. Maksud apa? Maksud tu dia punya faham tu jauh. Maksud apa? Orang yang hati sentiasa dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi dia min ladunna ilma kan. Ilmu dengan sebab dia beramal tu dapat benda-benda macam tu. Kita tak ada. Dengar tak ada semangat pun nak buat. Tahu. Okey apa sembahyang fardu. Tak tinggal lama. Mukmin ni mati masuk syurga dengan awalin. Dengan anbiya wal mursalin. Wow. Duduk di tempat a'lal illiyin. Wow. Allah. Tu kata tak susah nak cari kefahaman macam mana orang dulu. Boleh lagi ke? Boleh. Tapi mesti duduk bawah suara guru kan. Yang ada tu qasri masa baqa. Wala yakfi qarnuha bima qabla haisu. Baik. Haisu lam yastashibha ila usli syai'in minhu. Tak memada ni sekira-kira tidak menyerta seorang akan niat lam yastashibha, tidak musabah, tidak menyertakan, tidak menghadirkan akan niat ni ila ghusli syai'in kepada basuh sesuatu minhu min wajhi minhu min wajhi. Baik, wa ma qaranaha huwa awaluhu. Nah, barang yang menyerta ia akan hal ke niat huwa ma qarana ni dia ialah awaluhu ila awalu wajhin. Dia ialah awal muka. Maksudnya awal muka yang diiktibar untuk nama sah ibadat. Jadi kalau dah basuh dulu, betul baru niat, ulang balik apa yang telah dibasuh, pasal yang tu tak iktibar, tak pakai. Itu kaedah kita. Jadi fatafutu sunnatul mutbadah. Baik. Jadi bila dia niat masa tu bila basuh muka niat wuduk, apa jadi? Fatafutu sunnatul mutbadah. Ya, maka luputlah sunat berkumur-kumur. Bila dah niat muka tu, niat tu, aku wuduk Allah Ta'ala. Lepas tu, kumur-kumur. Tak dapat dah sunat kumur-kumur tu. Pasal sunat kumur-kumur tu sebelum basuh muka. Jadi, niat wuduk ketika basuh muka. Bila ada niat basuh muka, niat wuduk dengan basuh muka, sunat kumur-kumur tak dapat. Betul kumur-kumur nak buat apa? Basuh tangan nak buat apa? Sugi nak buat apa? Aku sugi ni. Sunat Allah Ta'ala. Yang tu kot payah nak niat. Saya dulu belajar tu nak hadirkan sunat tu payah. Betul? Basuh tangan pasal apa? Ambil utaan ni. Ittiba'an li Nabi SAW. Nak ikut Nabi SAW. Ittiba'an li Nabi SAW. Ittiba'an Nabi SAW. Ittiba'an li Nabi SAW. Kerana nak ikut Nabi SAW. Kalau pakai cincin pun sarung cincin. Ittiba'an lin Nabi SAW. Niat ikut Nabi. Itu istilahnya, kalau bahasa kitab kita sebut niat sunat uduk. Aku basuh tangan sunat uduk. Memang dulu saya cuba beramal macam tu, tapi dia payah. Aku basuh tangan kan sunat uduk. Sunat uduk. Tu dia jadi tak mesra sama. Tapi bila mengaji kitab lain, perkataan Tok Guru kan ni, dia buat apa? Kita buat ni ittiba'an li Nabi. Oh, situ je dapat. Itu pun boleh faham tu, saya betul tahu nak cerita kenapa saya gunakan istilah ittiba'an li Nabi. Memang qaulin Nabi. Antaranya dalam perkataan pertemuan ni lah pasal dia sebut ittiba'an li Nabi. Pasal apa makna ittiba'an li Nabi? Qaulin Nabi muttaba'. Maksudnya kita buat tu di atas mencontohi Nabi SAW. Yang tu istilah sunat tu. Jadi ittiba' Nabi dalam konteks yang tu, atas istilah kita, buat tu atas sunat wuduk. Jadi dengan wuduk tu, aku wuduk Allah Ta'ala, yang tu memang ulama' kita istilahkan sebagai muqaranah niat tu. Tapi yang komo-komo apa semua tu, kaedah mudah untuk niat tu, ittiba'an li Nabi SAW. Bahkan kita buat je apa-apa yang memang istilahnya dia mencontohkan Nabi SAW,
Antara qasad niat dia kalau sebut dengan lafaz macam mana? Ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai baju kanan dulu, ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk tanah kiri dulu, ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan qaulun Nabi apa? Fi'lin Nabi muttaba', qaulun Nabi muttaba'. Perbuatan Nabi yang diikut tu dengan bahasa ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, yang tu jadi sunnah kita punya lifestyle kita kan. Lifestyle kita. Jadi luput sunat berkumur-kumur, inin ghasala ma'aha syai'un minal wajhi, jika terbasuh berserta dengan niat oleh sesuatu daripada muka. Jadi kalau kita dah niat dah, kalau misalnya masa kumur-kumur tu dah niat dah, aku wuduk kat orang taraf. Bila terbasuh je muka atas nama jadi kita dah niat situ, aku wuduk kat Allah Ta'ala. Jadi kumur-kumur tu tak hasil pahala, pasal kumur-kumur mesti qabla ghasl wajhi. Contoh kata dia syai' mina wajhi ni apa? Kahumrati syafati, seperti merah bibir. Untuk nama dia ni ialah syai' mina wajhi. Ba'da niyati, terkena ni selepas pada niat. Niat mutabarah jadi masa kena muka. Jadi fa'aula, paling aulanya kata dia ayufarriqan niyata, bahawa dia membezakan niat, tafriqkan niat. Jadi bezakan niat fardu dengan niat sunat. Macam mana? Bian yanwiya inda kullin min ghusli kaffaini wal badati, bahawa berniat ia al-mutawaddi, orang yang berwuduk ni, inda kulli ghuslil kaffain, ketika membasuhkan dua tapak tangan dia, wal badati, ketika berkumur-kumur, wal istinsyaqi, waktu hisap air ke hidung. Yanwi apa? Yanwi sunnatal wudu'i, niatkan akad sunat wuduk. Itu mafhum bagi yanwi. Dia niat sunat wuduk. Jadi bercuci tangan ni, aku berniat sunat wuduk kan. Susah. Kalau hampa saya tak tahu, dengar saya sebut. Saja aku basuh tangan ni, sunat wuduk. Betul? Sunat wuduk. Sunat wuduk. Jadi tak tahu. Saya buat dulu. Ngaji lah. Lama lah. Masa mula-mula ngaji Batuk Mu'in apa, bila dia perincian macam tu. Jadi macam kekok sikit. Memang kekok, tak bisa buat. Waktu macam mana nak bagi ada zauq tu. Pegang ni, ittiba'an Nabi. Bagi ada perasaan ikut Nabi. Memang bila sunat pun, maksudnya sunat ni nak ikut contohi Nabi tak? Jadi datanglah hadis untuk ikut Nabi SAW. Faham juga daripada Quran. Saya ngaji lah, antara tutur sebut, disebut pasal ada qaulin Nabi mutabak, dan disebut qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni, ittiba' Nabi. Jadi buat tu ittiba'an lin Nabi SAW. Pakai je ittiba'an lin Nabi SAW. Potong kuku, ikut sunnah kanan dulu, ittiba'an Nabi SAW. Basuh tangan nak makan, ittiba'an lin Nabi SAW. Aku basuh tangan sunat, basuh tangan sebelum makan. Kan dia tak feel lah. Tapi ittiba'an lin Nabi SAW. Habis makan basuh tangan, ittiba'an lin Nabi SAW. Pakai celak, ittiba'an lin Nabi SAW. Potong misai, ittiba'an lin Nabi SAW. Anda nyangkut, lebih potong, ittiba'an lin Nabi SAW. Botak kepala, ittiba'an lin Nabi SAW. Buat aja tu ittiba'an lin Nabi, ittiba'an lin Nabi, ittiba'an lin Nabi, ittiba'an Nabi. Kata, ini sunat wuduk, ini sunat hari Jumaat, ini sunat basuh tangan, ini sunat makan. Ni tak tahu, saya buat tu dia tak ada tersentuh jiwa sikit. Tapi bila ambil faham dengan tutur guru sebut ayat Quran fattabi'un, diilhamkan untuk ittiba'an Nabi, ittiba', fattabi'un, ittiba'. Dalam pertemuan ini kalau perhati ni kita akan jumpa semua tu ittiba'an lin Nabi. Maksud dia qaulin Nabi muttaba', atau fi'lin Nabi muttaba', fi'lin Nabi muttaba', fi'lin Nabi muttaba'. Jadi nak hadirkan hati tu paling senang ittiba'an lin Nabi SAW. Itu hadza min ziyadati. Dalam kitab tak ada. Saya tiru uslub Zakaria Ansari tu waktu. Saya punya geng-geng dulu pun duk ngaji ada kat pasien tu. Lagi dia syarah-syarah kata hadza min ziyadati. Hadhihi min ziyadati. Ni tambahan aku. Ni uslub Zakaria Ansari. Dia ringkaskan minhajut talibin. Jadi manhajut tulab. Manhajut tulab. Syarah itu Fathul Wahab. Dia minhajut talibin, dia boleh syarah kan. Dia bukan syarah, dia pendek kan, dia ringkas, dalam ringkas tu dia syarah. Tak ada dalam minhaj tu, dia akan kata
hadza min ziyadati. Ini hadhi min ziyadati. Ini tambahan aku. Yang ni tak ada dalam minhaj. Ini aku tambah. Saya pun tak ada dalam Batul Mu'in. Yang ada Batul Mu'in disebut itibaan Nabi apa? Saya syarahkan tu hadhi min ziyadati. Hadhi min ziyadati. Dia teragam juga cerita ni. Tutup guru pun macam-macam pasien dia cuma. Satu ada yang di pasien tu pasien dia. Itu dia tengok. Yang ni memang dia punya, tak khusus dia punya. Orang lain tak ajar macam dia. Kalau abang haji mengaji, abang akan jumpa. Ustaz ni macam ni, ustaz ni macam ni. Ada orang ni di loroi, loroi. Dia tak ada hadhi min ziyadati apa, hak dia punya tak ada. Dia yang dia yang ni pasien lain. Yang ni pasien. Masing-masing. Tak sama. Lain guru lain pasien. Lain guru lain pasien. Jadi fa'ula an yufariqa bainan niyyati bi an yanwi'a inda kullin min ghusl wajh kaffaini wal madwati sunnat al wudu. Summa, kemudian selepas itu bila basuh muka baru fardal wudu inda ghusl wajhi. Hatta la tafuta, baik. Buat siapa nak kena niat tafriq macam ni, ada sunat wudu, ada fardu wudu. La tafuta hatta la tafuta fadilatu istihabin niyyati min awalihi. Supaya tak luputlah fadilat menyertakan niat pada awalnya wuduk. Kalau awal-awal wuduk kita basuh tangan, komo-komo saja aku wuduk kerana Allah Ta'ala, luput dah. Lepas basuh tangan tu dengan komo-komo je ada kena bibir merah ni, ada juzuk muka, kita dah niat saja aku wuduk kerana Allah Ta'ala, tak dapat dah pahala komo-komo, pahala isap air ke hidung, pahala kesugi ke siapa. Pasal bila dah basuh muka, istilahnya dah meluputkan tertib sunat yang dia mesti dibuat qabla ghusl wajhi. Tentu ulama dia perincikan tak? Ada niat sunat, ada niat fardu. Pasal innamal amalu binniyat. Binniyat. Sihhatuha binniyat. Kamaluha binniyat. Yang ni nak kamal. Sah satu hal. Jadi nak kamal boleh dapat sunat fardu, kamal dia binniyat. Memang ada tempat makna kita dalam masa Syafi'i sekalipun, innamal amalu biniat tu dia bukan sihatul amal biniat, tapi kamal dia biniat. Ini sebab kamal lah. Jadi niat masa komo-komo niat wuduk dah sah tak? Sah, tapi tak kamal. Dah mana? Tak dapat sunat komo-komo dah selepas kita niat fardu wuduk ketika komo-komo. Pasal apa? Nanti isap air ke hidung, sugi, dah tak dapat pahala wuduk dah. Tak dapat pahala wuduk pasal apa? Pasal dia dah luput, pasal kita dah buat basuh muka. Pasal dia mesti dibuat qablu. Jadi macam mana nak hasilkan bahasa fadilat sugi tu? Kaedah kita nak dapat kamal dia dengan tafriq niat. Tu innamal amalu biniat. Dalam lama kita dia urai. Macam tu faham dia. Yang ni yang kata dia sirul asrar ni. Dalam memaham. Dah faham satu hadis satu ya. Dalam sir tu ada sir lagi. Sir tu ada sir lagi. Sir lagi. Dia ahli dia boleh faham. Orang tak ahli, dia tak boleh pergi orang kat situ. Dia tak boleh lajak kat situ. Dia tak boleh masuk pun. Maksudnya dia bukan ahli. Dia tak ada alat pun berkakah nak pergi masuk sana. Satu alat. Itu dia tak pernah ada experience belajar macam tu. Dia pun tak tahu nak urai macam tu. Pasal dia tak pernah belajar. Dia tak ada pengalaman belajar macam tu. Lepas tu saya ngaji tu, tutup guru pesan mengaji tu lah kan. Kalau telaah satu hal. Tapi tok guru besar kena ngadap. Pasal kepala telaah memang dia ada tempat-tempat dia perinci yang memang kita perlu kepala telaah untuk perincian ilmu yang ada benda tok guru tak ajar. Kepala telaah je yang akan ajar dan nak ajar fahamkan kita benda-benda yang istilahnya bukan level tok guru untuk urai tu padan dengan kepala telaah je. Tok guru dia tak sebut lah tu. Tok guru dia akan sebut level dia. Dia akan sebut level dia. Satu ada bab yang semua orang akan kena ngaji dengan tok guru. Maksud apa? Walaupun dia ajar Jerumiyah. Maksud apa? Dia akan ajar Jerumiyah nanti yang kepala telaah tak sebut benda tu. Kepala telaah kadang-kadang dia sebut yang ni, dia tak boleh sebut benda tok guru sebut. Maksud apa? Bukan level dia nak sebut. Kalau dia sebut, ada budak tak faham. Tapi ada orang yang lebih nanti, dia takkan boleh faham macam mana faham tok guru, melainkan dia kena menghadap tok guru sebut. Baru dia boleh faham apa yang tok guru punya faham. Pasal kepala telaah tak ajar faham tu. Satu, dia ada pengajian yang walaupun tok guru baca kitab kecil, semua orang kena tunggu.
Dulu kalau tertib arwah Fatih dulu, dia ngaji lepas isyak. Jurumiah ya baca. Macam terminal ya. Terminal ya baca. Baca kita kecil ya. Tutik baca. Tapi dia baca tu, walaupun kita kepala telah ni. Kita dengar. Hui. Wah, budak lain, memang orang budak-budak tak boleh hadam apa yang disebut tu. Tapi kita tengok disebut tu. Hui, jauhnya. Kita rasa aku terror lah. Terror. Dia ada benda yang disebut tu yang kita tak dapat lagi. Uish. Ya ni usul Ghafrawi ni, tu disebut Iraq Ghafrawi tu. Uish. Bila saya dah ngaji makan Datuk, semua dalam kepala saya ada disebut Iraq Ghafrawi tu. Karah tatawali arba'i mutaharika tepi mah disebut tu. Budak-budak tak adam. Pasal budak tak belajar dengan cara macam tu. Kita tengok, uish. Yang ni syarah macam ni, syarah mutasar. Yang ni syarah Syekh Khalid, syarah macam ni. Kita dengar dia cakap tu, kita tahu experience dia lalu kitab tu. Kita pasal kita pernah lalu kan. Uish. Yang ni Ashmawi punya ni. Yang ni tengok, ish. Yang ni dalam ni tasrih wa tawdih punya syarah ni. Kita boleh nilai apa dia cakap tu. Padahal dia jermiah ya. Dia jermiah kan. Tu yang ada bab memang kita kena menghadap dengan guru, tok guru tu. Dan dalam bab tu pun apa saya nak sebut, kalau orang tak faham, kata apalah tok guru ni ajar, aku tak faham sebiji apa pun. Orang yang tak ada alat dia tak faham itu. Kita yang memang dah faham ni macam mana? Aku tak boleh ajarnya dia. Kalau budak-budak yang tak reti kata dia, tok guru ajar tak sedap, ustaz ajar lagi sedap. Saya faham ustaz ajar, tok guru ajar saya tak faham. Dia faham. Kau bodoh kan level kau. Tu arwah batin tu, dia jarang ajar kat luar. Masa saya ngaji pun tak pernah ajar di luar. Dia ngajar masjid kuat luar ni ya. Masjid Keruh orang minta dia tak pergi ngajar. Belakang umur dia sebelum dia meninggal memang ada ngajar luar, Masjid Keruh ada, Gerik ada. Kuala Kangsar ada. Taiping ada. Memang ada hari-hari dia lah. Banyak jugalah waktu yang dia keluar untuk mengajar. Bila kita tahu bila waktu dia mengajar asal pun sekejap je. Pasal nak pergi tempat jauh-jauh tu, apa saya nak sebut, orang nak dengar dia mengajar. Nama pun tok guru kan. Tapi macam mana? Tumpu perhatian ni dulu. Dengan pelak kuat ulu dia, dengan cakap laju dia, mikrofon pun duduk jauh. Memang kadang-kadang saya pun saja pergi kat luar tu, kat Keruh ke apa. Memang orang tahu kita dah pondok. Saja pergi dekat orang yang kita kenal tu. Faham tak tu? Dia cakap bahasa apa? Kalau saja tanya, berapa lama dah ikut ngaji tu? Setahun lebih dah. Duk dengar tu boleh lah 2-3 benda ya. Orang Keruh tu. Tapi orang Keruh pun dia Keruh tapi kuat hulu. Tu dia. Awak memang gemuk macam sagi hak lagi dia gunakan kondisi siapa yang dia kenal tu untuk jadi syarahan dia. Orang lain tak faham apa dia sebut. Orang yang tu tersengih ya, pasal dia faham siapa yang disentuh tu. Orang lain tu cerita siapa ni. Saya makan masa ke nak kenal, saya nak cerita apa. Orang nak dengar tok guru ajar macam mana. Tapi orang tak boleh telan dengan siapa? Level kau ngaji dengan aku. Level kau ngaji dengan aku. Ngaji dengan aku kata dia, Fatih tak ajar itu. Memanglah. Dia tak ajar macam saya ajar. Saya aku nak ajar nak bagi kau faham. Dia ajar, dia anggap kau, dia ajar cara level dia. Kau tak faham pun, kau kena belajarlah dengan apa, siapa yang boleh bawa untuk kau faham apa dia cakap. Macam tu. Pondoknya stand dengan Tok Guru macam tu. Tu kami semua macam tu support Tok Guru. Apa dia, apa kita dapat tu lagi kita ngajar, kita mutah kat budak-budak. Cerita ini kadang ada benda yang kata malam tadi dengar tak dia sebut apa. Dengar. Okey, yang ni lah maksud dia. Jadi maksudnya Tok Guru sebut mantan pendek je. Dia ajar pun 5 minit, 10 minit je. Kita ngajar sejam, 2 jam. Nak ajar Jarumiyah. Ajar pun bukan habis satu bab. Dia ajar satu bab 5 minit je. Babul Mustari. Walismul mansubu alladhi yaji'u salisan fi tasrif fil fi'li. Dia sebut terban patah ayat tu budak-budak benda tu guru tasrif. Kita tolong hurai kat dia. Macam apa
Sebut tu. Mata dia. Saya ngaji kat India macam tu lah juga. Prinsip Tok Guru ni sama. Syekh bagi bayan 10 minit je. Dia kata bang. Kerana anak dia bagi apa? Maqamati asyarah. Sebut gerbang. Dia sebut matan 20 minit dia dengan terjemah Malbari apa. Dia sebut 20 minit je. Tambah yang Syekh betul, Sarkar sebut 5 minit je. Dia umur 90. Dia sebut kata sebut takwa. Sikit je dia sebut. Lagi bila muzakarah lagi ada khalifah dia syarahkan hak matan yang Syekh sebut tu, Tok Guru sebut tu. Sejam dia bagi. Dengan terjemah sejam lah. Kalau ikut turut syarah dia, disebut syarah tu setengah jam je. Kami yang muzakarah lagi tu 3 jam. Zuhur biasa, tak berhenti-berhenti. Ada orang pergi kedai, balik pergi jauh beli barang. Dia tengok kami keluarga apa dia mesti. Carmina beli barang. Dia bawa barang, beli barang. Dia tengok kami muzakarah tak habis. Zuhur biasa, bulan puasa kan dah makan apa? Enggak. Ada disiplin satu. Orang yang memang dah hadam ni, dia dengar Syekh sebut tu 5 minit ni. Dia dah faham semua apa benda tu. Bila dia syarah balik, setengah jam. 5 minit, kadang sejam dia syarah benda tu. Dia seluk ngaji. Tok Guru ni tak perlu sebut yang budak-budaknya. Tapi macam mana pun, budak-budak ada benda boleh hadam apa benda dia sebut. Ada sesuatu lah. Cara mengaji. Ngaji kalau dengan usuluk-usuluk yang memang Tok Guru ikut di atas usuluk tu, sama prinsip. Saya tengok. Baik kita ngaji bekah ke, ngaji tauhid ke, ngaji tasawuf ke, ngaji dalam bentuk yang tu, kalau ikut kaedah ahli sunnah wal jamaah tu, sama prinsip dia. Maksudnya ada orang yang dia akan sebut matan itu, orang nak bagi hadam dia tu mesti kena lalu proses lain. Satu ada orang dia dengan Tok Guru sebut tak faham apa benda dia sebut ni. Kau tak faham lah, aku bukan level kau. Aku faham sikit-sikit dia sebut. Aku hurai kau tak larat dengar. Apa benda maksud dia hurai satu tu. Satu kita tengok dia hormat dengan Tok Guru tu hebat. Kita tak rasa hormat dengan Tok Guru tu, kita hormat dengan dia. Dengan Tok Guru tu kita tak rasa apa-apa kan siapa. Kita tak kenal dia siapa. Dia kenal siapa tu. Dia pun jadi macam tu pasal Tok Guru dia. Orang tak kenal kata dia, siapa ni? Ni kata jauh hari saja mengenal Mak Nikang. Jadi dia sebut tu kata dia yang itulah hikmah membezakan antara sunat wuduk dengan fardu wuduk supaya tak lupa hatta la tafuta fadilatul istihbab niyati min awalihi wa fadilatul madmadati wal istinsyaqi, dan tak luput oleh fadilat berkumur dan hisap air ke hidung mal inghisali humratil wajhi berserta dengan terbasuhnya merah bibir. Bila kita kumur terbasuh ni kena juzuk muka, aku wuduk dengan Allah Taala, tak dapat dah pahala wuduk. Tak dapat dah pahala hisap air ke hidung lepas tu. Lepas tu yang tak dapat tu. Sebelum dapat tak dapat dah pahala bersugi siwak lepas tu. Pasal apa? Pasal dah niat basuh muka, dia menggugurkan tertib syarat kamal tak dapat. Sikit saya nak buat misal. Kadang buat macam ni kita sebut orang tak nampak kan. Kalau saya buat misal kalau main game Tarzan ada game Tarzan kan, bila lalu gini lompat gini ambil ni dapat markah kan. Bila kita jalan ada benda yang kita tak ada lompat, tak ada ambil, bila sampai ni markah dia setakat yang kita lalu kan. Yang kita tak ambil tu macam mana? Tak ada markah. Tak dapat lah cover tu. Pasal apa? Kita dah duduk level ni, yang mana tertinggal markah-markah semua tak dapat. Orang yang dapat ni macam mana? Sebelum tu dia pergi kutip semua. Dia tak nak pergi duduk level lagi. Dia tak pergi duduk hak level pergi hujung tu. Dia kira kutip bagi api. Kutip semua. Ada kelebihan dia. Ada orang nanti dia kira laju je. Banyak benda dia tak kutip. Rupanya lagi memang dia sampai. Tapi ada banyak benda tak ada. Dia tak boleh upgrade macam ni. Tak boleh upgrade macam ni. Siapa? Dia kena patah balik. Kena pergi ambil kat sana dulu. Ini cerita main game. Saya pun main game juga.
ngaji kitab tapi faham game. Untuk faham ni tertib kamal tu, duduk kat mana. Saya tengok anak saya duduk main game kadang-kadang. Saya tak main lah game tu pasal game apa dia orang main baru ni? Mega Man, lama punya game tu. 98 punya. Jenis lompat hop. Gila. Main Mega lamanya, Mega Man. Saya nak sebut saya pun tak main game tu. Capcom apa tu. Ingatlah semua tu. Saya pun tak main game tu. Saya tak suka main game tu. Tapi saya tengok dia main. Bila dia nak lawan nanti dengan dia punya boss tu, rupanya tak upaya lawan. Maksud apa? Dia tak boleh upgrade. Senjata dia tak ada power. Dia kena pergi masa dia duk naik level tu. Dia kena pergi balik main kat level tu. Dia kena pergi kutip semua. Yang ni nak upgrade topi, yang ni nak upgrade power, yang ni nak upgrade senjata. Dia kena pergi kutip semua tu. Saya tengok, Masya-Allah. Ni kamal. Ni kamal. Saya tengok tu saya faham syaratul kamal dengan syaratul siha. Itu dia mula dunia. Kalau dunia apa? Dia punya cara faham tu. Kata, Masya Allah, aku faham sesuatu hari ni. Tengok orang main game kita faham. Tapi benda tu lah satu hal lah kan. Tak ada bawa bertakwa. Tapi saya tengok, inilah kita. Kita dah sampai satu tahap. Kita nak cepat aja. Tapi kita tak lalu semua apa sepatutnya kena lalu. Kita dah sampai satu tahap. Jurmiah dah habis. Misalnya, Petu Korib dah habis. Gitu kan. Mutamimah dah habis. Alpiah dah mengaji. Tapi yang peralus satu-satu ni, kita tak lalu betul-betul. Kita memang ngajar Alpiah. Pompang. Tapi Al-Kalam sebenarnya dia belum faham lagi apa dia wal lafzul murakabul mufidu bil wadhi. Dia tak faham. Dia syarah Alpiah. Bunyi tak faham ni. Pasal kamal dia tu tak ada. Ada orang dia tak pergi pun ngajar Alpiah. Ngaji Jurmiah je. Tapi dia kutip semua hak kamalat ni. Dia mana baca kitab sana. Apa tu semua dia sebut. Dia ajar Jurmiah. Tak ajar Alpiah pun. Yang ni ajar Alpiah. Tapi dapat ajar Jurmiah. Bufir tu kan. Yang ni baca Jurmiah. Tapi anak murid faham Alpiah. Tak lama. Allah. Baik, itu cerita pertama lah bab niat. Wasaniha ghuslu zahiri wajhi. Satu kita baca kitab Arab, dia tak cerita pun qasad ta'arud ta'ayyan apa. Yang tu kau ngaji kitab lain lah. Satu ulama Jawi kita dia tolong beralih tu dan dia sebut qasad ta'arud ta'ayyan apa. Jumpa hasyiah kitab tu. Apa dia? Tuhfah ni hayah tu. Baru jumpa. Dia dah bawa kita kecil-kecil awal ngaji apa? Musalli ya. Disebut iktiran apa muqaranah urfiyah, muqaranah hakikiyah, istidrar hakiki, istidrar urfi. Jumpa tu dalam Tuhfah ni ayah tu. Dia bawa kita awal-awal ngaji Muniyatul Musalli. Nampak dekat. Kau tak tahu dia ambil tu kat mana. Dia punya faham tu dia ambil mana. Satu kita tak tahu nilai ni, kita tak tahu labak-labak kita tu dia punya level tu mana. Mudah Allah Taala faham kita. Dan ada hati kita dengan mereka, doa untuk mereka. Terima kasih banyak kita duduk dalam masyarakat yang bawah Tuhan ni baik. Alhamdulillah. Wasaniha ghuslu zahiri wajh. Ini kita baca tauhid. Itu baca nanti angkau sikit. Senang-senang. Semalam tak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan. Yang ni kita baca dah itu. Nanti orang nak ambil faham je. Dan dia nak, yang ni dia nak syarahkan definisi atau ta'rif yang kita dah jumpa dalam kitab yang disebut maksud ma'rifah ni, dia lah al-jazmu, i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalil. Kalau bahasa pendek ni saya hafal daripada dulu lagi. Pasal memang disuruh hafal lah tu ada. Dia kata apa? Allahumma salli alaihi wasallam.
Al-jazmu dia tak sebut i'tiqad. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalil. Sama je. Pasal nak bagi mudah ingat kan. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalil. 3 benda. Mesti jazam, mutabiq lil haqq an dalil. Baru panggil arif. Baru dipanggil orang makrifah dengan Allah Ta'ala. Baik, di atas makna macam tu kata dia jikalau ada seorang i'tiqadnya dia putus, maksudnya yakin. Jadi maksudnya ada yakin, tetapi tiada berbetulan ia bagi yang sebenar. Tak tepat dengan realiti. Dia yakin bukanlah ia bernama makrifah. Tak panggil makrifah. Maka adalah namanya itu seperti i'tiqad falsafah. Maka namanya atau nama i'tiqad dia ni, dia seperti i'tiqad falsafah. Macam mana i'tiqad orang falsafah? Jadi orang yang tak ada yakin ni, maksudnya nanti dia akan jadi orang bukan Islam. Maksud tak ada yakin tadi, dia yakin tapi yakin tak tepat dengan sebenar. Yakin Tuhan 3, yakin Tuhan di langit, yakin Tuhan di arash. Saya silap. Tak jadi Muslim. Pasal apa? Tak mutabik lil haqi. Tak mutabik lil haq. Jadi isu dia tahu mana? Tak mutabik lil haq. Jadi arif ke? Arif benda. Mukmin ke? Mukmin benda. Pasal apa? Yakin? Memang enggak yakin. Kami yakin kami datang kebenaran. Siapa tak i'tiqad Tuhan 3, tak dapat syafaat daripada Nabi Isa itu. Mampu engkau lah cakap itu kan. Walaupun dia punya yakin itu, dia sanggup perang dengan kita. Itu saya sebut Kristian lah tu. Sebut ke Wahabi dah sikit tadi kan. Macam mana faham dia? Itu i'tiqad. Macam jadi martabat itu martabat falsafah. Antara i'tiqad falsafah dia kata apa? Badal bagi i'tiqad falsafah ni seperti i'tiqad falsafah qadim alam ini. Ahli falsafah dia i'tiqad alam ni qadim. Istilah alam qadim maksudnya mana? Alam ni sedia ada. Alam ni bukan makhluk. Alam ni sedia ada. Alam ni tersedia. Macam mana Allah tersedia, Allah sedia, alam pun sedia. Yakin ni, gila punya yakin. Macam mana? Alam semula jadi. Alam semula jadi. Macam mana? Kufur. I'tiqad tu i'tiqad falsafah. Yakin? Kau yakin benda yang mutabik lil haq. Sekalipun dia keluar dalil. Kan kita nak tengok ada langit bumi semua dah. Bukan baru jadi, dah ada. Qadim. Alam ni qadim. Nabi Adam mau wanak dah ada langit bumi. Nabi Adam mau wanak dah ada syurga dan neraka. Jadi katalah dia berdalil gitu kan. Memang ada orang memang kadang-kadang dia berdalil dengan benda-benda disebut tu betul, tapi cara dia faham dalil dan istidlal tu tak betul. Kesimpulan dikeluarkan tu, natijah dia tak betul. Dia kata apa? Nabi Adam mau wanak ada langit bumi dah, menunjukkan alam ni semua qadim. Macam mana Allah sedia, alam pun dah tersedia. Ada pula alam atas nama alam tak tersedia. Alam ni Allah yang bagi ada. Yang sedia ada hanya Allah Ta'ala. Tu yang Allah ni ilah. Ilah ni Allah saja. Wahdahu la syarikalah. Jadi kalau dia i'tiqad qadim alam ni, jadi apa nama dia? Kufur. Pasal apa kufur? Syarat pertama untuk jadi ahli ma'rifah tak ada. Tak mana? Tak jazmu. Jazam tu tak mutabik lil haq. Jadi dia sebut tak yakin. Jadi faham ni, dia yakin ada tapi tak jazmu. Dia ilat dari situ tak jazmu. Yakin ada. Tak ada apa saya sebut ni. Dia jazam ada tapi tak mutabik lil haq. Mutabik lil haq tu tak ada. Tak panggil arif, bahkan kufur sini. Alhamdulillah. Contoh lagi, jadi contoh i'tiqad falsafah. Badal dengan i'tiqad falsafah tu qadim alam ni. Itu kaedah baca kitab Jawi ya. Baca kitab Jawi kena i'rab tak? Tu yang saya pernah sebut rasanya. Kalau tuan gua Haji Cik dia baca kitab Jawi ni dia i'rab habis. I'tiqad falsafah. Badal bagi i'tiqad falsafah tu qadim alam ni. Ni badal tu. Qadim alam ni. Qadim alam tu mudhaf ilaih. Alam ni mudhaf ilaih sekali lagi. Mudhaf ilaih. Qadim alam ni. Qadim alam. Kalau alam ni qadim tu naat
Itu manut. Alam ni qadim. Qadim tu nak ada. Tapi qadim alam ni idafat mudhaf ilaih, mausuf sifat kepada mausuf. Tak faham dengar ya sekarang. Benda. Baca kitab Jawi ada tok guru yang ajar kitab Jawi. Ajar kitab Jawi macam ajar kitab Arab. Saya tak buat lagi tu. Tapi saya pernah jumpa guru yang ajar macam tu. Nak buat, biarlah. Faedah dia besar juga. Tapi tak ada nak buat semua. Saya ngajar 24 jam kat pondok, tak apalah. Ni lari sana, lari sini, lari sini. Sebab tu bukan semua anak murid ngaji kita kan. Ada orang ngaji ni, ngaji tauhid je. Tu orang yang tak ngaji. Ngaji nahu je. Nak pergi sekolah pula dah. Main sekolah, tak ngaji pula lepas tu. Ngaji lepas tu, tak ngaji pula lepas tu. Susah tu. Kesusah apa? Ada benda yang dia akan miss saya punya information. Jadi dia tak boleh ada follow up yang sepatutnya dia kena follow saya punya pengajian. Satu pengajian ni dalam pondok, kalau arwah patih yang ada peraturan dia, mana tok guru mengajar, semua orang kena naik. Walaupun orang ngaji tak faham. Macam apa? Kalau betul-betul nak mengaji macam tu lah. Kena naik walaupun tak faham. Bukan mengaji ni faham pun naik. Kan? Tak faham tu pun naik. Kalau ngaji dah faham naik. Buat pun ngaji dah faham. Tak faham tu naik. Biar sampai pecah kepala. Apa benda je kat aku tak faham ni. Dah ngaji kat main. Mengaji tu nak faham apa yang dia ajar tu, apa yang dia nak bagi faham tu. Dengar dia elok dia faham. Bukan ni kita yang faham sendiri. Kita tak peduli apa dia cakap. Tak peduli apa dia cakap. Itu kan mengaji namanya. Itu baik kau baca kitab seorang kita. Tak. Ngaji dengar apa dia cakap tu, adab tu. Tu proses PMP je. Macam perkataan alam semula jadi tu boleh pakai ke? Kaedah kita alam semula jadi ni sebut ulama dengan sebut dah jadi bahasa tu satu hal. Tapi dia sampai jadi intikad alam ni, alam semula jadi ni dia faham alam ni naturally is like this. Tu faham alam ni nature tu. Alam semula jadi kalau dia faham naturally all the universe ni naturally is like this. This is nature. Nature kufur. Kalau sampai bawa intikad macam tu lah. Kalau dia sebut alam semula jadi, pasal dia orang Melayu, alam semula jadi, tak ada apa-apa akidah, yang tu dia panggil asil. Apa dia? Tak ada akidah apa-apa, bodoh. Dia sebut tak ada faham apa-apa. Kalau dia faham alam semula jadi itu qadim, maksudnya naturally like this, tak ada siapa yang creator yang create semua ni, kufur. Kalau dia intikad macam tu. Kalau tak ada apa-apa, dia panggil atil akidah dia. Akidah dia kosong. Sepatutnya macam mana? Sebut alam semula jadi. Sebut alam semula jadi. Bukan alam semula jadi. Alam semua Allah bagi jadi. Yang tu ada tutup guru dia tolong hurai alam semula jadi tu. Dia kata alam semula jadi tu asal dia bukan alam semula jadi. Asal dia alam semua Allah bagi jadi. Kalau kita sebut alam semula jadi tu dengan mana? Alam semua Allah bagi jadi. Okay. Sebut tu jadi akidah. Sahih. Mukmin, muttaqin. Muslim, mukmin, muttaqin tu. Macam apa? Alam semua orang salah lagi jadi. Alam semula jadi. Tak. Alam semua Allah jadi. Kalau disebut alam semula jadi pun, bukan maksudnya naturally. All the creation ni adalah like this. No. Bukan naturally. Bahkan Allah yang, nak sebut jana bahasa Inggeris ya. Allah yang bagi semua jadi. Bukan nature jadi. Subhanallah. Itu tentang istilah alam semula jadi. Memang saya ngaji dulu, ada kawan-kawan saya yang memang dia duk kaji bahasa tu. Dan ada setengah-setengah tok guru pun memang ada sebagainya dia hurai bahasa tu macam ni. Saya dengar dulu pun kita belajar kan pasal bahasa Melayu ni, dia ada bahasa-bahasa dia yang dipanggil, bahasa Arab dia panggil alamun nahti, apa? Bahasa pendek, nama pendek. Macam kita sebut pasti, pusat asuhan kanak-kanak Islam. Pusat asuhan tunah-tunah Islam. Taska, taman didikan kanak-kanak. Taski, taman didikan kanak-kanak Islam. Apa pun tak tahu ya.
Kan dia ada nama kan. Akronim. Itu bahasa Inggeris lah. Bahasa Melayu panggil akronim. Kalau bahasa Arab dia panggil alamun nahti macam sebut basmalah. Apa maksud basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Istirja'. Apa maksudnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamdalah. Apa maksudnya? Alhamdulillah. Hauqalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ada. Sama prinsip kata nama pendek ni. Jadi kalau sebut kata apa? Berdiri atas kaki sendiri. Ni alam semula menjadi. Alam semua Allah yang jadi. Kita tak mengaji tu. Kita doa alam semula jadi. Alam semula jadi. Indahnya alam semula jadi. Bukan rasa tauhid kau entahlah. Indahnya alam semula jadi. Dia rasa memang naturally like this. Jadi Aristotle. Jadi etis. Indahnya alam semula jadi. Pergi buat apa? Saya pergi ke Maria Highland buat apa? Menikmati alam semula jadi. Kepelotak kau. Kita. Kalau di alam semula jadi dia faham Allah, alam semua Allah bagi jadi. Indahnya alam semula jadi. Tauhid kau salah. Yes. Indahnya alam semula jadi. Alam ni naturally like this. This is nature. Kufur. Bahasa. Faham? Ni bahasa dan itikad. Satu kalau kita belajar hadis, saya ngaji buat memang untuk guru syarah yang tu kan. Bila Rasulullah tanya, "Aina Allah?" Hamba tu sebut, "Fis sama." Apa dia faham fis sama? Fis sama bukan fi sama tu maksudnya mustaqirun kaidun fis sama. Kerajaan Allah. Kan jar majrur kan, mahzuf kan. Tempat takluk dia mahzuf. Allah fis sama. Jawab fis sama. Apa yang fis sama? Mulkuhu fis sama. Tadbiruhu fis sama. Markazuhu fis sama. Markazu mulki fis sama. Mulkuhu fis sama. Kalau dengan maknanya itu tak masalah. Jadi kalau orang yang faham akidah betul-betul, zaman tu lah zaman orang yang akidah betul macam tu, perkataan tu tak jadi masalah. Bukan untuk dalil Allah Ta'ala kan. Mai pupuak tak erti ni pakai betul-betul terjemah tu Allah fi sama. Maknanya tu yang ni penting tu. Alam semula jadi. Alam ni memang semula jadi. Penting kan? Satu kalau dia faham Allah fi sama, Ar-Rahman alal arsy. Tanya dia, fi sama ke alal arsy? Saya memang saya sebut itulah kan. Saya dah sebut apa? Asal cerita bahasa tu ya. Dan kata fi sama, yang ni sabit fi sama. Yang ni alal arsy. Rasulullah pula dalam kondisi tertentu dia tak sebut Allah alal arsh. Allah fi sama, dia tak sebut itu. Rasulullah sebut apa? Innallaha ma'ana. Nak pakai mana? Pilih A, B, C. Innallaha ma'ana fi sama alal arsh. Mana? Yang selalu Rasulullah pakai mana? Yang Rasulullah pakai mana? Di dalam gua sur disebut apa? Alal arsh. Allah alal arsh. Allah fi sama. Innallaha ma'ana. Ini akidah kita. Viral kan innallaha ma'ana sepatutnya. Bukan viral kan Allah ala arsh. Kan? Kalau saya ngaji ada tugas sebut memviralkan Allah fi sama, itu memviralkan akidah jariah. Bukan memviralkan akidah Rasulullah. Dan akidah jariah pun fi sama tu Rasulullah kata hiya mu'minah. Maksudnya dia faham apa maksud jariah tu sendiri, faham apa maksud Rasulullah, kena zahir batin dia. Yang orang tak faham ambil makna zahir je jariah, pakai akidah hamba mengatasi akidah Rasulullah. Akidah hamba pun bukan akidah hamba yang Rasulullah iktiraf sebagai, dia pakai akidah hamba zahir lafaz hamba. Macam alam ni nature kan? Dia pakai alam ni nature dengan mana? Nature Qadim. Dia tak faham alam nature ni, alam semula jadi dengan alam semua Allah Ta'ala lagi jadi. Itu akidah betul. Ini turut ke lalu dari sudut bahasa. Mak Jami jalan cerita, saya nak cerita bahasa dengan kita punya bahasa macam mana? Dengan sikit ayat Quran alal arsh
fi sama yang Rasulullah dia duk sebut innallaha ma'ana. Macam mana nak faham? Orang tak bahas dengan adil, dia duk pakai ayat tu fi sama ala arsh. Tanya sang dulu, ala arsh ke fi sama? Kalau dia kata ala arsh, fi sama dah buang mana? Dalil dari jariah tu fi sama bukan ala arsh. Kalau dia kata fi sama, ala arsh nak buang mana? Kalau dia kata sama, bodoh. Mana sama arsh dengan sama? Tak sama, lain. Sama lain, arsh lain. Jadi realiti hak mana? Arsh ke sama? Kan? Innallaha ma'ana pula nak campak mana? Ayat Quran semua. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum nak buang mana? Jadi mesti tengok angle yang betul. Tengok angle yang salah, faham salah. Satu. Alam semula jadi. Kau tengok angle lafaz, kufur. Alam semula jadi dengan mana? Alam semua Allah jadi. Mukmin. Bahasa Malaysia mudah. Situlah. Masalah yang fi sama dengan fil arsh tu kan. Alal arsy. Kena dengan ta'rif al-jazmu tu, maksudnya kena isbat satu ke macam mana ke? Kalau lah. Bagus soalan tu. Jadi nak isbat mana? Fi sama ke alal arsh? Allah maujudun bila makan. Istilah ulama. Okeylah. Allah Taala ada, bukan nak sabitkan wujud dia kainun ala arsh ataupun kainun fi sama ataupun kanu ma'ana, semua tu mutasyabihat. Nak menunjukkan subut Allah Taala, cuma makna dari sudut apa? Makna dari sudut apa? Kalau kata fi sama dari sudut apa? Alal arsh sudut apa? Yang tu yang panggil mutasyabihat. Habis-habis tak kerti makna, kan nak bagi ambil detail satu-satu panjang kan? Dia mesti ada makna. Mustahil makna yang istilahnya mengurangkan martabat ketuhanan, yang tak selayaknya pada Allah Ta'ala. Mesti ada alal arsh mana selayaknya, ada fi sama selayaknya, ada mana selayaknya. Ayat mutasyabihat, apa makna dia? Wallahu alam. Ni salaf. Jadi atas kata nak isbat mana? Semua ayat Quran, apa makna dia? Ada makna mustahil dengan makna yang tak selayak dengan Allah Ta'ala. Ada makna selayaknya pada Allah Ta'ala. Makna fi sama alal arsh. Atau kata kaedah nak akidah, macam mana? Apa makna dia? Ada makna selayaknya. Makna terjemah ke? Tidak. Apa makna dia? Wallahu alam. Itu salaf. Khalaf, satu-satu lah, detail lah. Panjang kalau ke sana kan? Tapi atas soalan nak sebut nature tu saya tadi. Kalau nature nak isbat macam mana? Dah bahasa kita sebut alam semua Allah lagi jadi. Nampak orang nak pelik kan? Orang tu sebut alam semula jadi. Kita dengar dia sebut alam semua Allah lagi jadi. Ini bahasa baru ni. Kalau dengar alam semula jadi, semua ni alam, menikmati alam semula jadi. Indahnya alam semula jadi. Kalau dengan i'tiqad, kufur. Kalau dengan sebut lafaz, itu lafaz yang dipakai, tapi maksud dia alam semua Allah lagi jadi, mukmin. Kalau kan saya ngaji tu sebut senang je. Hujan turun, hijau pokok yang kena kemarau tu misalnya. Macam mana? Subuh pokok ni hujan turun. Dengan i'tiqad, doa i'tiqad ke hujan dengan lafaz, kufur. Subur pokok ni dengan hujan turun. Faham hujan tu sebab yang bagi subur Allah Ta'ala. Sebut kataan tu, mukmin. Ini di mana beza dia? I'tiqad kau. Tu nak yakin tu, yakin kat siapa? Mesti yakin kepada Allah. Bukan boleh yakin kepada sebab. Tak boleh yakin kepada makhluk. Tak boleh yakin apa yang tak sepatutnya pada yakin. Yakin kepada atas jalan adi pun tak betul. Dia mesti yakin kata siapa yang menjadikan adi. Siapa yang jadikan adab. Best soalan tu. Nak isbat siapa, nak i'tiqad macam mana tu. Lagi kata dia seperti i'tiqad qadariyah. Yang ni kan qadariyah tadi kita sebut falsafah aja. Jadi falsafah tu yang kata alam qadim tu bahasa kita nature tu lah. Bahasa kita alam semula jadi je lah. Qadariyah kata apa? I'tiqad qadariyah boleh memberi pun panjang ni, situ dulu. Pasal nak faham je walaupun dia ada pelajaran ke depan. Bila faham ni, yang ni kata saya mengaji pasal ngaji dengan almarhum Tuan Haji Ghazali ni, dia punya perisi ajar walaupun baca sebagai dia faham. Faham tu kau dah reti dan kau boleh ada satu keupayaan menilai. Memang dia ajar macam tu.
Walaupun kita tak sampai tempat dia nak belajar ayat mutasyabihat apa-apa, tapi prinsip dia dah belajar lah. Yang ni pun nanti nak cerita tentang makhluk beri bekas kudrat hamba, ba'fa'alul ibad, berjadi dengan zat dia, dengan kuah dia, dengan tabiat dia, dengan ilal dia, dengan apa lagi sebut, tabiat, ilal, Allahumma salli alaihi wasallam. Sabab, musabab, mana istilah yang dipakai dalam syarak untuk nak itikad kepada siapa, apa istilah nak dipakai dalam mubalaghah, macam mursal, macam akli dia, walaupun ada bab dia bahas tu, tapi walaupun pelajaran baca seumpama macam ni, dia sebut dah satu-satu, kita dah faham dah. Dan bila lalu tempat tu nanti, dia akan jadi bagi pengayaan dari sudut lain pula. Dari sudut balaghah dia macam ni, dari sudut dia macam ni, dari sudut macam ni. Tapi yang ni asas dia masih ajar lagi faham dulu. Walaupun baca tak jawi je. Bagi tak jawi je. Jumpa lain lah nanti. Ke depan insya-Allah. Ni Khamis, esok tak ada. Hari Isnin tak ada. Saya ada urusan sikit. Ada kat Manjung. Tengah petang baru sampai sini. Hari Isnin tak ada. Tak tu tak ada. Petang tu pun tak ada rasanya. Lepas asar tu. Isnin, Selasa lah. Sambung balik. InsyaAllah. Ada solat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayika kama nawwartal arda min nur syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil mursalin. Allahumma salli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midad kalimatika kullama dzakarka dzakirun wa ghafilun. Allahumma salli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midad kalimatika kullama dzakarka dzakirun wa ghafala an dhikrika ghafilun. Allahumma salli afdhalas salatin ala asadi سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكر غافل.